kuasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum para penonton semua. Masya-Allah. Alhamdulillah, tahniah. Saya kira semua penonton deserve satu tepukan gemuruh kerana kita mampu bangun di awal pagi bersama-sama dengan kami dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan pagi ini topik dia masya-Allah untuk meletakkan mindset kita di paras yang ataupun aras yang benar, iaitu bagaimana kita nak mulakan hari kita dengan menjemput rezeki. InsyaAllah dengan saya di studio yang dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas adalah Ustaz Hanafiah Abdul Malik, pendakwah yang cukup tersohor yang kita kenali dan kita hormati. Masya-Allah, tabarakallah. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Farah? Sihat? Baik, alhamdulillah Ustaz. Saya cakap Ustaz ni yang tersohor ni Ustaz. Astagfirullah kat tepi. Masya-Allah. Itulah dia, ulama dia sentiasa menjaga hatinya. Dan Ustaz, kita pun sebagai orang biasa ke siapa-siapa pun, kita kena jaga kita punya permulaan hari. Itu adalah kita punya macam kalau sportsman kan, kalau nak larian pecutan, bila lonjakan pertama tu dia akan memainkan peranan sama ada kita akan dapat memecut lebih laju daripada pesaing-pesaing lain. Benar. Dia punya beginning tu sangat crucial. Begitu juga dengan hari kita Ustaz, untuk meletakkan kita di tapak yang benar. Jadi insya-Allah hari ini kita nak cerita tentang sedekah subuh, cara menjemput rezeki. Semua orang nak rezeki banyak. Semua orang nak rezeki berkat. Kalau boleh nak melimpah roh, kita doa apa, ya Allah murahkanlah rezeki aku dan rezeki yang baik. Benar. Dan
Ustaz, bila kita bercakap tentang rezeki di awal pagi, kenapa kita nak kena letak mindset kita ni, kita nak kena refresh tiap-tiap hari, kita kena start dengan seawal subuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penonton TV Al-Hijrah. Terima kasih kepada Farah. Dan yang pertama sekali, alhamdulillah, betul kata Farah, hidup kita masya-Allah tabarakallah, kita kena start. Kick start dia mestilah dengan banyak melakukan amal-amal soleh. Dan antara amal soleh yang luar biasa yang dirindui oleh orang berbilion-bilion orang yang telah meninggal dunia, iaitu apa dia? Ingin bersedekah. Munafikun ayat 9, tuan-tuan boleh lihat bagaimana orang yang mati minta pada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali kerana kami ingin bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi sebelum tu Ustaz nak harap penonton Al-Hijrah jangan lupa 4S. Ni formula Ustaz pagi-pagi. Ustaz seorang pesakit kanser. Bila masya-Allah hidup pagi ni hidup. Malam tadi Ustaz dia kena panggil, orang panggil anxiety lah. Tak boleh tidur malam. Disebabkan apa? Seorang pesakit kanser ni dia ada waktu dia kena panic attack, ada kadang kena anxiety. Ya Allah, kalau aku tak hidup lagi besok pagi macam mana ya Allah ni, ya Allah aku belum banyak lagi taubat, aku belum banyak pahala aku lagi ya Allah. Nak hadap Engkau ya Allah, ada Kau terima taubat aku. So, bila Ustaz hidup pagi ni, bangun pagi tadi, Ustaz buat 4S. S yang pertama tak lain dan tak bukan syukur. Alhamdulillah. Syukur ni bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu, maknanya menyedari betapa besarnya pemberian Allah yang maha memberi. Apa dia menyedari ni? Kita sedar diri. Kita hidup ni bukan sebab kita sihat, tapi kita hidup sebab Allah yang beri. Yang nombor dua, selepas Masya Allah Tabarakallah kita panggil nombor dua, iaitu solat subuh berjemaah. Ustaz yakin sangat semua penonton TV Al-Hijrah, walaupun di atas katil, walaupun di ward hospital, insya-Allah kita akan solat. Tapi solat yang paling bagus subuh berjemaah. Yang nombor tiga, tuan-tuan dan puan-puan, sedekah. Kita mulakan hidup kita pagi ni dengan bersedekah. Sedekah ni tak semestinya kita ke masjid, pergi ke mana-mana. Sedekah ada banyak cara hari ni. Macam Ustaz ajar anak Ustaz dan Ustaz sendiri buat. Kami ada tabung. Kami namakan tabung tu sedekah subuh. Sebab apa? Bila kita sedekah ni, Ustaz, tabung tu tak jauh daripada katil Ustaz. Ustaz bangun, ambil wallet daripada beg duit Ustaz. Ustaz pun letakkan duit di dalam tabung tersebut. Dengan niat apa? Ya Allah, aku bersyukur hidup lagi hari ini, ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Wallahi, if you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay in this world one day. Tak boleh. Kalau kita manusia yang paling kaya pun dalam dunia, seperti Bill Gates, seperti Elon Musk, seperti ni, takkan kita mampu bayar pada Allah untuk terus hidup di atas muka bumi ini. So, tanda kita bersyukur pada Allah, selepas syukur, selepas solat subuh berjemaah, jangan lupa sedekah. Sedekah ni tanda. Dan Masya Allah, bila kita bersedekah, sedekah dalam bahasa Arab tukar kepada dalam bahasa Melayu. Apa maksud dia? Asal usul perkataannya sidiq. Sidiq ni benar. Orang yang benar-benar, dia bukan sekadar sebut Alhamdulillah. Dia benar-benar bersyukur. Dia benar-benar seronok. So, sedekah subuh. Masa Ustaz lalu kemoterapi Farah, dengan kos rawatan yang tinggi, sakit, terpaksa jual itu jual ini, tapi Ustaz istiqamah melakukan solat subuh berjemaah, solat subuh, dan juga Ustaz istiqamah bersedekah subuh. Masya Allah, rezeki bertambah luas. Dan rezeki yang paling besar, rezeki dia hidup lagi hari ini. Dan dapat jumpa Farah, dapat jumpa penonton TV Al-Hijrah. Dan Ustaz merayu pada semua, jom sama-sama kita bersama Yayasan Ikhlas dengan kempen sedekah yang menarik lagi lepas ni, insya-Allah. Masya-Allah. Dan Ustaz kan, dalam konteks pemberian sedekah, ada sepanjang hari kita boleh bagi sedekah. Boleh. Kan? Kita boleh bagi waktu tengah hari, kita boleh bagi lepas zuhur, kita boleh lepas asar dan sebagainya. Tapi kenapa kita kena jump start ataupun mulakan dengan hari kita dengan sedekah? Betul. Tidak ada satu pagi pun, tidak ada satu hari pun di awal paginya para malaikat ada dua datang, dua malaikat datang dan mendoakan
kebaikan bagi mereka yang bersedekah. Satu lagi, malaikat mendoakan keburukan pada mereka yang menahan hartanya. So, pagi-pagi hari ini, cubalah kita awalkan hidup kita dengan sedekah. Sedekah. Sedekah ni banyaklah kelebihan dia. Antara kelebihan yang Ustaz pegang sampai hari ini, Ustaz sakit kanser sebab Ustaz banyak dosa. Jadi, Ustaz nak cepatkan baik kanser ni, salah satunya dengan mencuci dosa. Ustaz pegang satu hadis, iaitu apa dia? Sedekah itu menghapuskan dosa, seperti air memadamkan api. Siapa-siapa yang ada masalah kesihatan hari ini, mungkin sebab kita banyak dosa, dan cara dia adalah menghapus dosa tersebut dengan tak lain dan tak bukan bersedekah. Yang keduanya, Farah, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Ya Allah, Ustaz pegang sungguh perkataan ni. Alhamdulillah, dah 6 tahun Ustaz dapat teruskan hidup. Dan Alhamdulillah, ramai orang beritahu Ustaz hidup lebih sihat daripada sebelum ni. Walaupun ada sakit-sakit sikit tu, graf sakit kanser ni ada turun dan turun naik. Satu hari 12 jam mungkin dia sakit, mungkin dia letih, mungkin dia apa. Dan kemudiannya Alhamdulillah 12 jam lagi dia sihat. Ustaz optimumkan dalam masa 12 jam tu, utamanya awal pagi tu, kita bersedekah. Sebab sedekah ni jangan ingat, Ustaz saya sedekah sebab saya nak tolong orang susah. Jangan. Tak salah, tak berdosa. Tapi kita betulkan mindset kita. Kita bersedekah just to make Allah happy. Masya Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibadah ni, kalau kita tak ibadah, bukannya Allah susah, bukannya Allah miskin, kita tak solat subuh, kita tak apa pun, tak sedekah, Allah takkan miskin. Allah Tuhan yang maha kaya, Allah Tuhan yang maha bahagia. Tetapi Allah SWT suka mereka yang bersedekah. Sebab apa? Tujuan kita beribadah just to make Allah happy. Jangan kadang-kadang orang Melayu kita ni, bila dia bersedekah sebab tolong orang susah, tiba-tiba orang yang susah tu jadi kaya raya, Farah. Jadi Masya Allah, kaya raya daripada kita. Kita mula hati kita dibisikkan syaitan, dimasukkan iri hati. Dulu masa dia susah, aku yang tolong dia. Ingat, syarat sedekah ni jalan yang paling mudah untuk ke syurga. Senang. Dia tak ada ambil uduk, tak payah menghadap kiblat. Dia perlu hati yang ikhlas. Tapi janganlah kamu sedekah dalam keadaan yang menyakiti dan mengungkiti. Itu dua je syarat dia, ya Allah. Tapi bab ungkit ni lah. Sebab tu Ustaz kata, kita bersedekah just to make Allah happy. Bila kita gembirakan Allah, Allah akan gembirakan kita. Kita tak macam kita gembirakan makhluk. Bila kita gembirakan isteri, suami, kadang-kadang dia menyakitkan hati kita. Tapi bila kita gembirakan Allah, Allah Tuhan yang maha. Yang terakhir, tak lain dan tak bukan, banyakkan selawat. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Itu mindset yang betul. Sebenarnya betul. Kadang-kadang kita fikir nak tolong orang. Tapi sebenarnya kita buat kerana Allah. Itu yang kita kena start dulu. Betul. Masya Allah. Kalau kita nak tolong orang susah pun kerana Allah suruh. Benar. Baik, satu ujian lagi, Ustaz, bila kita nak memberi sedekah ialah fikiran-fikiran kan aku tak cukup pula. Kan habis duit aku ni pula. Jadi kita nak buang fikiran tu jauh-jauh. Dan bagaimana kita nak bawa para penonton terlibat dalam projek, Ustaz? Masya Allah. Projek yang baik dan sahih. InsyaAllah kita kongsikan sekembalinya kami nanti. InsyaAllah.
Baik, kita semua tahu tiap-tiap pagi kita berkongsikan dengan anda semua tidak lain tidak bukan bagaimana kita nak mulakan hari kita dengan tapak yang betul, iaitu dengan mindset yang betul, cara Al-Quran, cara sunnah yang Allah redai. Salah satunya ialah dengan berinfak. Tapi ada satu jentera tenaga yang sentiasa akan berbisik kepada kita, saya hampir bagi ni, saya tak cukup duit ke, nanti short ke tengah bulan, nanti hang jadi kurang, miskin, semua tak cukup lah. Jadi bagaimana kita nak betulkan mindset kita ni, dan pada waktu yang sama nak memastikan kita ada teknik yang betul yang kita disiplin untuk bersedekah di awal pagi. Silakan Ustaz dan kongsikan projek Ustaz sekali. Yang pertama sekali, alhamdulillah, projek kita adalah projek sedekah daging. Sedekah daging ni Farah daripada Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas ni, kita kalau nak menyumbang dengan Yayasan Ikhlas ni kena ikhlas. Kenapa? Kita dapat award. Award adalah antara award yang kita dapat adalah yayasan yang paling dipercayai, the most trusted foundation dekat Malaysia 2023, dan banyak award-award yang anugerah-anugerah yang kita menang sebelum ni. Tapi bukan itu yang kami banggakan, tapi kami banggakan penonton-penonton TV Al-Hijrah yang ikhlas bersama dengan Yayasan Ikhlas untuk projek sedekah daging. Sedekah daging ni sebenarnya Hari Raya Aidiladha tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih binatang korban. Namun, nak buat korban pada hari ini, kosnya amat tinggi. Dan sebagaimana kita sedia maklum, ramai yang berada dalam keadaan kesusahan. Tapi jangan lepaskan ibadah. Paling tidak bersedekah. Dan Yayasan Ikhlas buat satu program iaitu sedekah daging. Dia ada banyak kelebihan. Kita dalam Semenanjung Malaysia ni dan Sabah Sarawak, kita banyak tempat-tempat yang kita agihkan sedekah korban. Pertama, pada penduduk orang asli di Kuala Lembu, dan nombor dua di Sabah dan Sarawak. Sarawak banyak orang-orang susah. Di Sabah ni, Ustaz lupa nanti kalau Ustaz beritahu. Ini aktivitinya. Kenapa Ustaz? Ini untuk yang pertama, untuk yang kurang kemampuan. Yang kedua, kurang kemampuan untuk melakukan ibadah korban yang kosnya semakin lama semakin tinggi. Yeah. Yang kedua juga, bukan untuk dakwah. Sedekah kita ni, daging tersebut, ketika kita melakukan ibadah korban, ramai orang-orang yang belum Islam. Belum Islam, Farah. Dia orang tengok je. Orang yang Muslim, Islam dapat daging. Dia orang tak dapat. Dia orang sedih. Jadi ada beberapa ekor lembu hasil sumbangan tuan-tuan. Ada beberapa binatang ternakan yang kita tak buat korban, tapi kita sembelih sebagai sedekah daripada collection yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas daripada penyumbang-penyumbang TV Al-Hijrah pagi ni. So apa berlaku? Masya Allah, tabarakallah. Daging itulah yang diberikan juga kepada mereka yang tengok yang belum Islam. Niat kita untuk berdakwah pada mereka, bagus orang Islam. Walaupun daging korban diberikan pada orang Islam, ada juga daging untuk kita. Padahal daging itu adalah daging sedekah. Masya Allah. Jadi, dan hasil daripada tindakan ini, Masya Allah, tabarakallah, ramai yang belum Islam, Allah bagi hidayah kerana tertarik dengan akhlak orang-orang Islam, tak diskriminasikan mereka. Masya Allah, mereka juga akhirnya tahun demi tahun ramai yang memeluk Islam. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, serampang tiga mata. Pertama, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk membantu fakir miskin. Dan ketiga, tidak melepaskan melakukan ibadah ketika Hari Raya Aidiladha. Dan dalam masa yang sama pula, Yayasan Ikhlas, di samping kita menawarkan harga serendah RM30 je. RM30. Kalau satu hari kita simpan sedekah subuh, kita tabung RM1, RM30. Tuan-tuan boleh transfer duit sekarang ataupun masuk ke nombor akaun yang tertera, nombor telefon dah ada. Tuan-tuan boleh juga masuk ke laman web www.sedekah daging. Sedekah daging. Ataupun tuan-tuan masuk je ke Facebook Yayasan Ikhlas.
Tuan-tuan, banyak artis-artis popular tuan-tuan masuk ke Facebook, Instagram dia, kan? Tapi apa salahnya pagi ni kita nak tengoklah perkembangan ni, masuk Facebook Yayasan Ikhlas. Kerana di Yayasan Ikhlas ni pelbagai aktiviti-aktiviti untuk kita berbakti dengan hati yang ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Dan seterusnya, Masya Allah, Tabarakallah, jangan lupa satu perkara juga, iaitu masuk ke www sedekah daging. InsyaAllah, lagi banyak tuan-tuan bersedekah, kita boleh agihkan ke beberapa tempat. Yang pertama sekali yang saya sebutkan tadi, iaitu di Kuala Mu. Kuala Mu ni Masya Allah, Tabarakallah, kita nampak kat situ ramai orang-orang asli yang belum Islam, telah memeluk Islam. Yang nombor 2 tuan-tuan, asnaf fakir miskin dan anak-anak yatim di pusat pembelajaran Al-Huda Sempurna. Ini pun bagus. Dan yang ketiga di kawasan pedalaman Sarawak. Masya Allah. Kadang-kadang kefakiran menghampirkan diri kita kepada kekufuran. Dan bila kita masuk ke kawasan pedalaman, antara kelebihan Yayasan Ikhlas, kita ni fokus banyaknya di kawasan pedalaman. Dan fakir miskin, asnaf, sesusah-susah kita di Kuala Lumpur, susah lagi mereka di kawasan pedalaman, sebab masih ada yang pergi telaga air, pergi ambil air, baling gayung, besin apa semua. Dan mereka ni banyak tidak terdedah dengan pembangunan, elektrik belum sampai apa semua. Dan bila kita sampai ke sana, kita bantu mereka, tuan-tuan dan puan-puan, mereka jatuh cinta dengan akhlak Islamiah kita. So dakwah Islamiah mudah meresap pada mereka. Dan kemudiannya mereka memeluk Islam melalui sedekah daging ini. Dia kata, ya Allah, baiknya orang Islam suka bersedekah. Yayasan Ikhlas, akhirnya ramai yang melafazkan syahadah dan memeluk Islam. Banyak lagi program-program Yayasan Ikhlas. Cuma kali ini kita ajak orang ramai bertindak pagi ini bersama Yayasan Ikhlas. Bantu kami untuk bantu mereka dan meluaskan dakwah Islamiah. Kerana seorang yang belum Islam tiba-tiba dapat daripada program dan sumbangan tuan-tuan ini, iaitu apa dia? Iaitu daging, sedekah daging, dapat daging. Alhamdulillah, lama tak dapat makan daging. Dan kemudiannya bila mereka makan daging, mereka rasa jatuh cinta dengan Islam, akhirnya memeluk Islam, tuan-tuan dapat pahala. Jangan pernah memandang satu amalan yang serendah RM30 tuan-tuan sumbangkan pagi ini sebagai satu amalan yang kecil. Jangan. Mungkin amalan sedekah daging yang tuan-tuan infakkan RM30 pagi ini menyebabkan kita ke syurga, dosa terampun dan penyakit kita diubati, disembuhkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, setiap kali kan Ustaz berkongsi tentang formula Ustaz mencari jalan untuk menyembuhkan penyakit itu, memberi inspirasi kepada kami semua di sini, para penonton, bahawasanya janji Allah itu benar. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, kita tinggalkan para penonton dengan satu kata-kata yang akan terus membakar semangat mereka untuk sama terlibat dalam projek menginfak dan sedekah korban. Ustaz minta, tak ada amalan dalam dunia ni yang Allah pandang pada jumlahnya, tapi Allah pandang pada hati yang ikhlas. Jom ikhlaskan hati kita pagi ini dalam program projek sedekah daging bersama Yayasan Ikhlas. Kepada semua penonton-penonton yang ikhlas, Ustaz doakan anda semua dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Ustaz, saya ni baru ni balik, saya pergi Cameron Highland. Sebab saya nak lari pada kepanasan dekat Kuala Lumpur ni. Dan Masya Allah Ustaz, kita kat sini 38 darjah Celsius, 48 darjah Celsius. Di sana 18 darjah Celsius. Malah kalau kita tengok di sana dalam keadaan kita kepanasan di bawah ni, sejuk, segar, buah-buahannya tetap besar-besar. Dan ini yang Allah janjikan pada mereka yang berinfak dalam surah Al-Baqarah 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari redha Allah, yang macam kita bincang pagi ni,
adalah untuk memperteguh jiwa mereka. Mereka sebuah kebun yang terletak di dalam dataran yang tinggi, macam kat Cameron Highland lah, disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan tidak lebat menyiramnya, maka embun pula memadai. Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Para penonton, tak rugi kita berinfak dengan niat kerana Allah. Jadi insya-Allah ini ganjaran yang Allah janjikan. Para penonton, kita rehat seketika, terus bersama kami dan terus berinfak.